Mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa bantuan sebanyak RM250, RM125 dan RM75 untuk tahun 2024 ini telah pun boleh mula ditebus oleh mereka yang berkelaikan. Jadi apakah bantuan yang dimaksudkan dan siapakah mereka-mereka yang berkelaikan untuk menebus amaun yang telah pun dinyatakan sebentar tadi? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hero Wanabe. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, mungkin ramai sebenarnya yang mengingatkan amaun yang telah pun dinyatakan sebentar tadi masih lagi belum boleh ditebus untuk tahun 2024. Sebelum ini, admin pernah memberitahu mengingatkan di penghujung tahun 2023 untuk anda menebus dengan segera amaun tersebut agar tidak ketinggalan mendapatkan manfaatnya. Walau bagaimanapun, di akhir-akhir hujung tahun 2023, mungkin ramai yang tak berkesempatan untuk memanfaatkan amaun tersebut dan dah masuk pun ke tahun 2024 sekarang ini. Semakan yang dilakukan di klinik-klinik panel dan juga di pautan rasmi untuk bantuan ini menunjukkan bahawa amaun ini telah pun boleh mula ditebus untuk tahun 2024. Okay, ini adalah berkaitan dengan skim perubatan madani, di mana untuk mereka yang berada dalam kategori isi rumah layak untuk menebus sehingga RM250. Untuk kategori bujang warga emas layak menebus sehingga RM125 dan bujang 21 ke 59 tahun layak menebus sehingga ke amaun maksimum RM75. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah secara automatik bagi mereka yang telah pun diluluskan untuk sumbangan tunai rahmah. Jadi untuk tahun 2024 ini, bagaimana ianya boleh mula ditebus walaupun kelulusan untuk STR 2024 masih lagi belum diketahui. Semakan yang dilakukan menunjukkan buat sementara ini kelulusan adalah berdasarkan STR 2023 tahun lepas. Kalau anda layak, bermakna sekarang ini anda dah boleh pun mula menebus untuk skim perubatan madani ini seawal bulan Januari, seawal sekarang. Jadi untuk menyemak kelulusan ataupun kelayakan bagi skim perubatan madani ini, admin akan letakkan pautannya di ruangan description serta di komen yang admin pinkan untuk kemudahan anda bagi menyemak kelulusan untuk skim perubatan madani ini. Walaupun diperkatakan automatik, anda masih lagi boleh menyemak sekadar untuk mengetahui mengesahkan bahawa anda layak untuk menebus skim perubatan madani ini. Hanya perlu masukkan nombor MyCard anda untuk mengetahui status kelulusan. Dan jika anda adalah salah seorang daripada mereka yang layak untuk menebus skim perubatan madani ini, akan tertera di situ anda layak untuk skim perubatan madani, anda layak skim perubatan madani dan masih belum menggunakan manfaat anda. Kalau katakanlah anda masih lagi belum menggunakan manfaat ini, kemudian akan tertera di situ juga, sila kunjungi klinik panel berhampiran sekiranya memerlukan rawatan akut. Jadi untuk menebus skim perubatan madani ini sangat-sangat mudah sebenarnya. Apa yang perlu anda ketahui adalah klinik yang menyertai skim perubatan madani ini mudah saja. Hanya perlu pergi ke pautan rasmi yang telah pun admin berikan sebentar tadi. Kemudian di situ akan ada cari klinik skim perubatan madani. Semakan yang dilakukan menunjukkan ada banyak sebenarnya klinik-klinik yang menyertai skim perubatan madani ini. Jadi anda tak perlu gusar sangat sebenarnya kerana jumlahnya sangat banyak. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah hanya pergi ke klinik-klinik yang menyertai skim perubatan madani ini. Sewaktu mendaftar, hanya perlu beritahu pada kaunter yang anda ingin menggunakan skim perubatan madani. Semakan akan dilakukan oleh mereka untuk melihat jumlah berapakah baki untuk skim perubatan madani anda. Dan selepas itu, setelah rawatan diberikan dan setelah ubat diberikan, jumlah yang perlu dibayar itu akan ditolak daripada jumlah baki skim perubatan madani anda. Jadi apakah rawatan-rawatan yang boleh dilakukan di klinik-klinik yang telah pun disenaraikan? Antara rawatan yang boleh dilakukan adalah seperti demam dan selsema, ceret-beret dan muntah, terseliuh, sakit kepala, trauma ringan seperti luka ringan dan lain-lain. Ingat tu, ini adalah antara rawatan-rawatan akut yang diperbolehkan untuk anda menerima rawatan dan menggunakan skim perubatan madani ini. Jadi kepada mereka yang masih lagi tidak mengetahui, untuk skim perubatan madani ini adalah sebahagian daripada manfaat yang anda terima di bawah sumbangan tunai rahmah. Kalau diikutkan untuk kesimpulannya, sumbangan tunai rahmah 2024 nanti anda akan menerima sumbangan tunai rahmah 2024, kemudian anda akan
menerima SARA ataupun sumbangan asas rahmah, dan seterusnya anda juga akan menerima skim perubatan madani. Ini ada 3 komponen sebenarnya di bawah sumbangan tunai rahmah 2024. Jadi kita ambil contoh, kalau katakanlah sebagai contoh isi rumah kategori RM2,500 dan ke bawah, sebagai asasnya yang tidak mempunyai anak tanggungan akan menerima RM1,000, mempunyai 1 ke 2 orang anak tanggungan akan menerima RM1,500, 3 ke 4 orang anak akan menerima RM2,000 dan 5 ataupun lebih orang anak tanggungan akan menerima RM2,500. Ini adalah jumlah asas. Jadi kalau katakanlah dalam kategori ini mereka berada dalam data e-Kasih, tak kiralah miskin ataupun miskin tegar, mereka akan menerima tambahan RM1,200 untuk SARA yang akan diberikan secara RM100 setiap bulan untuk 12 bulan. Kalau tidak berada dalam e-Kasih, mereka akan hanya menerima SARA sejumlah RM300. Selain daripada itu, mereka juga akan menerima skim perubatan madani sejumlah RM250 seperti yang telah pun diterangkan di awal video sebentar tadi. Untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 yang tidak mempunyai anak akan menerima RM500 jumlah asas STR. Kemudian 1 ke 2 orang anak RM750, 3 ke 4 orang anak akan menerima RM1,000 dan terakhir 5 ataupun lebih orang anak akan menerima RM1,250. Jadi mereka ini kalau katakanlah berada dalam data e-Kasih akan menerima SARA RM1,200. Kalau tak berada dalam data e-Kasih akan menerima RM300 SARA dan kemudian akan juga menerima skim perubatan madani sejumlah RM250. Seterusnya untuk bujang warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas, mereka akan menerima jumlah asas STR RM600, kemudian akan menerima SARA sejumlah RM1,200 kalau berada dalam data e-Kasih. Kalau tidak, mereka akan hanya menerima RM150 dan akan menerima skim perubatan madani RM125. Terakhir untuk bujang 21 ke 59 tahun, jumlah asas untuk STR adalah RM350 campur SARA RM150 dan campur skim perubatan madani sejumlah RM75. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.